jalan denai dan liku, agar harta ditemu dan disapu. Tapi semuanya cara palsu dan tipu. Bukan kita tak mahu, tapi kita tak mampu. Takut dan terkedu mengenangkan yang maha satu, tiada bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil. Qala Allah Ta'ala dalam Quran Al-Azim, wa yas'alunaka dzal qarnain qul sa'atlu 'alaikum min dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengurusi majelis yang dikasihi Timbalan Presiden Saudara Pengajar Mas Agung, yang dihormati dan diraihkan Pak Sahabat kita, Saudara Jasman, Saudara Habib, Cikgu Ishak, ahli-ahli kuasa pengajar, hadirin hadirat yang dikasihi saya. Tapi dulu tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada pengajar yang telah sudi untuk sama-sama berdayung bagi melaksanakan upaya rakyat Kota Baru Palekrai, asalnya sepanjang 73 km. Walaupun ramai di luar sana yang mengejek Lebuh Raya dengan berbagai-bagai ejek. Antaranya, kalau tak ada duit, tak payah buat Lebuh Raya. Yang kedua, kalau setakat nak minta sedekah, sampai kiamat Lebuh Raya kita boleh siap. Yang ketiga, Lebuh Raya kerja kerajaan pusat, kerajaan negeri tak payah beranggangan nak buat Lebuh Raya. Yang keempat dan yang kelima dan keenam itu tuan-tuan boleh tengok dalam internet, website dan lain-lain. Pada waktu pelancaran Lebuh Raya ini, Yang Hormat telah mengimamkan subuh, telah mengimamkan sholat hajat di tapak raja ini. Dalam sholat hajat tersebut, beliau berdoa dengan doa yang maksud daripada Nabi SAW, minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Doa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini bermaksud antara lain, berikanlah kami keyakinan minda, keyakinan diri, sehingga segala cabaran di kehidupan ini adalah kecil dan remeh. Nak membinakan keyakinan diri inilah, keyakinan diri bahwa Kelantan boleh membebaskan dirinya daripada penganaktirian, diskriminasi, marginalisasi, dipinggirkan dan diketepikan dan diukur. Kalau nakkan pembangunan, mesti bersama warisan nasional. Kalau terus dengan pas, Lebuh Raya tidak ada, pelabuhan tidak ada, international airport tidak ada, kemudahan tidak ada. Saya selaku anggota kerajaan merasai penderitaan itu sejak daripada tahun 1990, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan kerajaan besar. Khususnya dalam kes Lebuh Raya Kota Baru Palekrai ini,
telah diangkat oleh kerajaan negeri untuk dipertimbangkan oleh kerajaan pusat sejak daripada rancangan Malaysia yang kelima. Rancangan Malaysia yang kelima kosong, yang keenam hampa, yang ketujuh tidak disenaraikan, yang ke-8 tidak ditimbangkan, yang ke-9 ia telah diluluskan dan dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia yang ke-9, dan kontraktor yang berkenaan Padang Maju, Padang Indah, Padang Maju, Bina telah pun dilantik oleh Kerajaan Persekutuan untuk bina, design and build Lebuh Raya dengan kos permulaan 1.8 bilion ringgit dan telah diangkat menjadi 2.3 bilion ringgit. Kita telah dikunjungi oleh pemaju ini. Ukur telah dilaksanakan, survei dibuat oleh 3 konsultan, desain jalan ini telah dilakukan, bahkan kelulusan IAI telah diperoleh dan dijangka siap pada 31 hari bulan 12 2008. 2008 berlalu, 2009 berlalu, 2010 berlalu, 2011 berlalu, sebagaimana yang berlalu rancangan Malaysia yang saya telah sebutkan tadi. Dalam rancangan Malaysia yang ke-10 di bawah naungan yang menghormat Perdana Menteri Perangkat Menteri Hal Ehwal Wanita telah mengukuhkan Lebuh Raya ini daripada Senarai. Saya telah diarahkan oleh guru berjumpa dengan Tan Sri Noh Yaakob bersekali dengan pegawai-pegawai kami. Dalam rayuan tersebut kami telah sebutkan antara yang terpenting bagi negeri Kelantan ialah Lebuh Raya. Jawapan Tan Sri ialah peruntukan tidak ada. Telah habis untuk NDFC, habis untuk beli stopin, habis untuk beli senara-senara yang panjang yang tuan-tuan lebih arif daripada saya. Saya telah diminta oleh guru, mungkin rakan-rakan lain tahu ataupun tidak tahu, tidak kurang daripada 3 kali untuk melaksanakan Lebuh Raya. Bila permintaan ketiga telah dibuat, kami telah melakukan sebuah jawapan kuasa penasihat yang terdiri daripada pakar-pakar Lebuh Raya yang pernah terlibat dengan perbedaan Lebuh Raya di dalam dan luar negara. Sejak daripada bulan Julai 2011, sejak daripada itu kertas ESCO diangkat berkali-kali dalam mesyuarat ESCO Kerajaan Negeri Kelantan. Siapa-siapa kata Lebuh Raya ini tak ada kelulusan, orang tersebut adalah antara yang paling lulus sekali dalam dunia. Bagaimana kita nak buat Lebuh Raya ini? Yang pertama ialah memecahkan minda kita semua. Janganlah mentang-mentang ianya bernama Lebuh Raya, maka kerajaan negeri tak boleh ada kuasa nak buat. Mesti tunggu estan kerajaan pusat. Pecahkan minda itu. Jangan rasa kita terlalu kecil. Negeri yang diberikan kuasanya oleh Allah SWT, kita boleh bentangkan seluas langit kalau jiwa kita kuat. Sebab itu Allah berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan kamu sehingga kamu mengubah apa yang ada dalam minda kamu, dalam jiwa kamu, dalam pikiran. Ma bi anfusihim. Jiwa kita selama ini Lebuh Raya adalah kerajaan pusat. Tetapi mengikut rakan-rakan saya dalam jalan kuasa penasihat Lebuh Raya, Lebuh Raya itu sama dengan jalan raya, cuma dia besar sedikit dipanggil Lebuh Raya. Kalau orangnya menjadi jahat dan kejahatannya besar, itu dipanggil hantu raya, dan itu kita beri dari UMNO Barisan Nasional. Bahannya adalah batu, tapak yaitu tanah, pasir untuk gaul semen,
dan juga besi dan minyak tanah. Itu bahan asas buat bulan. Bukan nak buat Apollo roket naik ke bulan. Ini orang buat hari-hari. Kalau jalan kampung kita pakai jalan kampung, tapi kalau besar itu kita panggil bulan. 1.8 bilion baik, 2.3 bilion baik. Ini harga barisan nasional. Harga barisan nasional telah kita semua tahu selalu menjadi lebih besar daripada yang sekarang. Dalam laporan COVID, skru harga 30 ringgit dibeli oleh kerajaan barisan nasional 30,000 ringgit. Jadi kalau kita kata ini 2.3 bilion, kita gelap fikiran, tak boleh macam itu. 2.3 bilion sebutan barisan nasional. Kuari adalah milik kerajaan negeri, free. Pasir ada dalam sungai, ambil. Tanah, sebahagian tanah kerajaan, sebahagian lagi adalah tanah orang kampung. Lebih kurang anggaran dia, keluasan tanah panjangnya 73 km itu, kalau diekarkan dia 573 ekar. Adakah kerajaan negeri Kelantan tak ada tanah lebih daripada 573 ekar untuk kita tawarkan pada rakyat Jakarta yang terkena pengambilan tanah ini untuk kita tukarkan dengan tanah yang lain? Jadi di Macang sahaja kita kenal pasti ada 200-300 ekar tanah. Kawasan-kawasan lain lagi ada. Tanah-tanah ini kita akan pecahkan lot, letakkan pelan, jalan dan lain-lain, dinilaikan. Rakyat Jakarta diberi pilihan. Kalau hak tanah dia nak diganti dengan tanah, dia boleh ambil tanah ini yang kita panggil land swapping ataupun kita panggil title of the land untuk kita agih-agihkan, land certificate untuk kita agih-agihkan. Jadi kos pengambilan tanah insya Allah berkurang. Yang tak nak tukar dengan tanah dia nak duit, kita mengaku kita akan berikan dia duit insya Allah. Jadi kos pengambilan akan menjadi lebih jimat. Cara kita membina jalan ini tak sama dengan cara barisan nasional. Habis minyak tanah bagaimana nak beli? Simin nak buat jambatan bagaimana nak beli? Alhamdulillah kita mengatur cara-cara pembiayaan tersebut dan kita bagikan lembaga ini pada dua fasa. Fasa yang pertama 43 km. Fasa yang kedua selebihnya, kecuali daripada Pasir Hor ke Kota Baru, kita buat kajian penyuraian trafik semula untuk menjimatkan kos yang dulunya dalam anggaran barisan nasional 500 juta, tapi kita buat satu pelan yang lain dan insyaAllah kos kita akan sampai sejumlah tersebut. Baik, bagi fasa yang pertama 43 km, harga anggaran lebih kurang adalah 700 hingga 800 juta ringgit. Yang ini kita mencari pembiayaan. Ramai orang tanya, apa? Bagaimana kerajaan negeri nak bayar? Yang pertama, kerajaan negeri memang ada aset. Macam kita kata ladang sawit, yang saya jadi pengurusi PMBT sawit. Selama ini kita sumbangkan daripada kerajaan negeri tiap-tiap tahun. Ladang Sungai Terap, tahun lepas dia untung 21 juta. Tahun ini dijangkau untung dalam 20 hingga 30 juta ringgit. Adakah sukar bagi syarikat-syarikat ini memberikan kepada kerajaan negeri sumbangan 10 hingga 20 juta ringgit satu tahun untuk satu tempoh? Dan dengan itu kita mempunyai uang untuk membeli ibu raya dalam satu tempoh 25 tahun. Bila saya sebut 25 tahun, orang UMNO kata jalan Tugu Aziz ini siap 25 tahun. Bukan jalan siap 25 tahun, jalan dijaga siap 3 tahun. Tetapi pembiayaannya selesai 25 tahun. Anwar Musa kata dia dah kira rakyat Kelantan kena anu 1,800 ringgit satu orang untuk buat bukai ini. Saya nyatakan bahawa kita mempunyai cara-cara pembiayaan yang tidak membebankan rakyat Kelantan. Dan jalan raya ini Tugu daripada awal lagi, termasuk masa Padat Indah datang dulu, pertanyaan Tugu ialah adakah lebuh raya ini kena tol atau tidak. Bila jawab tak kena tol, itu baru diizinkan. Yang ini pun Tugu kata tanpa tol. Ramai orang heran macam mana lebuh raya boleh dibuat tanpa tol.
Saya sekarang kelahiran, macam mana lebuh raya? Mesti kena tu. Dalam kes kita, alhamdulillah, kita ada besi. Alhamdulillah Allah keluarkan besi untuk Kelantan. Walaupun ramai orang belum tahu, tapi saya melalui konsultan estimate yang paling rendah di besi Kelantan adalah 50 juta ton. 50 juta ton. Yang paling rendah, yang konservatif. Yang paling tinggi saya tak sebut hari ini. Kalau saya sebut hari ini, setengah daripada tuan-tuan mungkin pensan, termasuk Datuk Mustafa Muhammad sendiri. Kerana selama ini dianggap lebuh raya ini Teguh tak boleh faham. Kerana itu dihantar kereta bubuk dan sikul dekat pejabat SUT. Bagi UMNO yang mengejek, dia orang kena ingat apa yang telah berlaku dalam kes Bahtera Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh alaihissalam nak buat bahtera, ramai yang skeptikal, yang negatif, yang pesimis, yang tak percaya, yang memperlekeh, yang menghina. Mereka kata Nabi Nuh bukan arkitek. Apatah lagi arkitek perkapalan. Macam mana dia nak buat kapal? Lepas tu dia buat kapal atas daratan, nak belayar ke mana? Dia buat kapal musim kemarau. Buat apa kapal atas daratan musim kemarau? Banyak soalan-soalan itu dikemukakan dalam Facebook pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau Nabi Nuh nak jawab satu-satu ni, sampai petang pun tak habis. Nabi Nuh membulatkan tekad, dia nak buat kapal ini. Persoalan itu akan dijawab bila nanti kapal ini siap. Tak payah jawab sekarang. Kita jawab melalui tindakan, bukan melalui orang panggil cakap-cakap semata-mata. Bila kapal Nabi Nuh siap, dia lagi tinggi semangat menghina Nabi Nuh alaihissalam. Diperintahkan oleh kedua parti yang menentang Nabi Nuh untuk rakyat jalan buang air dalam kapal Nabi Nuh. Ini semua kontrol. Sehingga yang buta OKU pun dipaksa naik kapal itu pergi buang air. Ditakdirkan Allah SWT, orang itu jatuh dalam kapal. Dan bila terkena najis, matanya buta dapat melihat. UMNO yang buka hati ini hanya boleh celek mata mungkin bila nanti lebuh raya kita siap dan mereka lalu dalam masa itu dia akan kata, Masya Allah, Teguh memang jauh ke hadapan. Jadi kalau Nabi Nuh pada 1000 tahun dulu memerlukan satu teknologi untuk kemaslahatan umat dengan membina bahtera yang diperlekehkan, satu sebab adalah karena jurang minda dan jurang pandang ke hadapan di antara Nabi Nuh dengan umatnya. Dan kerana itu yang ikut Nabi Nuh 36 orang saja. Yang lain-lain itu adalah berbagai-bagai jenis haiwan, spesies-spesies yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah antara penumpang kapal dan bahtera. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun dulu orang boleh pelekeh, lebuh raya rakyat Teguh Aziz orang pelekeh, saya tak heran langsung. Insya Allah kita akan buktikan dengan izin Allah. Kalau pilihan raya lagi lambat, lagi seronok kerana lebuh raya ini. Kalau kita siap 30 km sahaja sebelum pilihan raya ini, saya nak tengok muka Mustafa Muhammad di mana, muka Datuk Awang Adik di mana, muka pemimpin-pemimpin UMNO di mana. Jadi 50.000 tan tadi saya telah siapkan satu kertas untuk mengenakan cukai tambahan. Sekarang besi dah mula keluar di Kelantan. Pada tahun lepas 1 juta tan metrik tan. Kalau kita kenakan bayaran tambahan kerana mereka sekarang boleh guna pelabuhan ke Bali. Cuma SMS datang pada saya, orang kampung di Bali pula komplain, lori banyak sangat, berdebu untuk Bali. Jadi saya kena buat lebuh raya baru, sambung daripada lebuh raya Kuala Kerai ke Bali, insya-Allah. Pelabuhan ke Bali atas inisiatif ke bawah dulu yang Maha Mulia Tuan Sultan. Pelabuhan ke Bali ini telah kita senaraikan sekali dengan lebuh raya ini. 6 perkara asas
Tok Guru sendiri jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Semasa Tun Dr. Mahathir masih jadi Perdana Menteri. Hari ini Tun Dr. Mahathir telah berangkat tangan untuk duduk di penjara Kajang. Disebut oleh beliau. Dia tak takut perkataan rakyat mentapir negara. Yang dia takut adalah perkataan rakyat memenjarakan dia dengan tuduhan yang salah. Bermakna dia telah berkira-kira. Kerana senarai kesalahan itu ada di tangan beliau, ada satu di tangan saya. Baru ini saya dah pergi satu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia tahu senarai tersebut. Apa kesalahan-kesalahannya? Saya ada satu senarai, termasuklah senarai yang Dr. Awang Adi yang belum jawab. Tempoh 21 hari dah ada dekat. Dia beri saya tempoh 21 hari. Saya ikutin Nasution bagi dia tempoh 21 hari. Saya akan jawab sehari sebelum 21 hari. Saya nak Awang Adik jawab apa yang disebut ultimatum oleh Saifuddin itu sama tempoh dengan dia berikan pada saya. Dalam keseluruhan hayat kita, insyaAllah, bila ada pelabuhan Tok Bali yang disediakan oleh hukum masa itu, pelabuhan Tok Bali International Airport, Lebuh Raya Tengah yang kita panggil Spine Road, Lebuh Raya Pulang Belakang, dan 3 perkara yang lain, semuanya tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir. Tidak diluluskan oleh Tun Dr. Mahathir, tetapi dengan inisiatif Tuan Sultan Kelantan, pelabuhan telah bermula. Pada hari ini 40,000 tan seminggu besi diekspor ke China melalui pelabuhan Tok Bali. Buat pertama kali alhamdulillah. Dan dalam sebulan lagi akan meningkat 100,000 tan. Kalau saya ambil RM15 satu tan tambahan, saya akan dapat 1,5 juta tan seminggu. Bermakna saya dapat 6 juta tan satu bulan. Dan saya akan dapat lebih kurang 60 juta tan dan 60 juta ringgit satu tahun. 60 juta ringgit satu tahun kali 15 tahun itu sudah 900 juta. Masa pertama lulus saya hanya 800 juta ke bawah. Adakah selalu sukar untuk membina Lebuh Raya? Kalau kita menguruskan aset kita dengan amanah, tertib, jujur, berkesan, efisien, insya-Allah pada rakan dan teman saya berpesan amanah ini perlu dijaga. Kalau kita menguruskan amanah ini dengan baik, Kelantan bukan saja kecil untuk membebaskan dirinya, tetapi dia juga cukup besar untuk membebaskan umat seluruh. Kelantan to bring Islam, but is big enough to create a whole ummah. Dengan syarat kita menguruskan hasil mahsul kita dengan terma yang baik. Saya juga telah menyiapkan satu kertas supaya potensi besi ini ditender secara terbuka dengan 5-6 prasyarat. Yang pertama ialah harga yang terbaik, kemampuan syarikat dari segi keuangan dan teknikal. Yang ketiga, dia kena mempunyai jalan kuasa ataupun pemrosesan bila memproses besi ini di Kelantan. Yang kelima, dia kena guna pelabuhan Tok Bali. Dan yang keenam, besok orang bertanya saya, maintenance-nya bagaimana? Entah nak buat Lebuh Raya 800 juta 800 juta pun yang tak boleh cari. Maintenance jalan esok nanti berubah macam mana? Pada rakan dan lawan, usaha bincang maintenance itu sekarang. Kalau kita boleh buat Lebuh Raya, takkan maintenance itu kita boleh buat. Kalau kita belum kahwin dan dibawa ke berbagai-bagai masalah, bakal membuat kita setengah lumpuh. Yang sebelah hati dia pula OQ, yang ini pula tak ada kerja. Habis kita sampai kiamat kita tak kahwin. Kahwin macam mana nak jaga anak? Pak Samad dah tahu, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, hadirin di sini tahu. Satu caranya ialah kita kenakan dedicated user, pengguna dedicated, iaitu besi yang nak dihantar ke Tok Bali tadi dia lalu ke mana? Kalau dia dikeluarkan di Kuala Kerai, dia kena lalu Lebuh Raya saya. Saya akan kenakan dia bayaran yang berpatutan bagi lori-lori besi yang menggunakan Lebuh Raya ini. Bagi rakyat jelata yang lain, mereka boleh lalu dengan percuma. InsyaAllah maintenance kita selesai. Tapi kenapa kutip wakaf? Kenapa wakaf dikutip kalau dah ada cara-cara pembiayaannya? Kita kutip wakaf kerana nakkan Lebuh Raya ini bukan hanya Lebuh Raya
sama dengan lebuh raya kelas Tun Dr. Mahathir buat lebuh raya berapa bilion habis di situ. Kita nak sambungkan lebuh raya ini ke akhirat juga. Apa yang kita bangunkan di dunia ini bersambungan dengan hidup kita yang satu lagi. Bagaimana cara? Ialah kita membuka peluang kepada semua pihak menderma dalam bentuk wakaf bagi lebuh raya ini, yang kita akan gunakan untuk beli batu, walaupun sebiji, miliknya, tak, walaupun satu tong, buat jambatan, walaupun sebuah. Ini semua insya-Allah akan menjadi sedekah kita berpanjangan selagi mana bumi ini turun kiamat. Lebuh raya ini masih digunakan, insya-Allah pahala kita akan berterusan, dan dengan itulah wakaf dibukakan. Tetapi orang sebelah sana kata, bila kita buka wakaf, kita tak ada duit nak buat lebuh raya, terpaksa minta sedekah daripada orang lain. Jangan permainkan dengan kuasa sedekah, jangan permainkan dengan wakaf, kekuatan wakaf. Dalam sejarah umat, wakaf telah dikembangkan begitu hebat sebelum kita dijajah, sehingga universiti-universiti, bahkan binatang-binatang di Turki, bahwa kerajaan Osmaniyah di musim dingin mereka tak cukup makanan, mereka dijamu dengan makanan yang diwakafkan oleh umat pada waktu itu. Apatah lagi sebuah lebuh raya, pedulikan barisan nasional yang sentiasa dalam keangkuhannya kita mengembalikan kepada umat untuk lebuh raya ini. Dan dalam kes ini saya terima kasih jazakumullah kepada para seniman yang memberikan sokongan moral. Kalau Anda tidak boleh memberikan sebiji batu, berikanlah kata-kata yang baik. Kalau Anda tidak boleh bersama memberikan sedekah dan wakaf, berilah kata-kata yang memperangsangkan. Berikanlah kerjasama, jangan menjadi penghalang kepada lebuh raya ini. Dan jangan sekali-kali menjadi umat Nabi Nuh yang mentang bahtera Nabi Nuh saja banjir sudah datang, dia tak nak naik jadi bahtera. Ini satu malapetaka. Nanti siap besok lebuh raya, kita nak guna lebuh raya, dia guna jalan biasa, itu kita tak boleh buat apa. Aku mau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Usaha dalam penjelasan tentang lebuh raya yang akan dibina, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi satu keluarga pecah tabung. Baru sebentar ni sahabat kita dari teman sahabat balik rumah bawa tabung sara dan Ramadan. Dipersilakan untuk menyerahkan kepada Timbalan Presiden. Takbir! 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 Okey, bertenang tuan-tuan. Malam ni tak sempat tuan-tuan Amerik, saya tahu. Tapi malam besok boleh bawa. Kita ada ceramah di sini juga malam besok. Ya telah kaya para pengkhianat dengan harta yang syarat, tapi mereka lupa akhirat, balasan yang berat di dunia. Jiwa bertukar jadi keparat. Ya telah kaya para penisma
Aku kaya. Aku kaya.